peradaban kita bangun. Keadilan rakyat kita dan harus perjuangan bangsa keluhuran kemerdekaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan rakyat kita diberkahi Tuhan memperkasakan rakyatnya membujur lalu melintang mana perjuangan rakyat Malaysia membujur lalu melintang mana demokrasi rakyat Malaysia membujur lalu melintang pada keadilan rakyat Malaysia. Tuan-tuan, saudara-saudara, kita masuk dalam zon yang kita tak boleh anggap selesa. Ya, kita tak boleh anggap selesa walaupun Selangor ini masuk 3 penggal. Kita memerintah, tetapi tuan-tuan saudara-saudara, banyak mata, banyak tangan, banyak apa mengintai daripada setiap sudut untuk mereka rampas daripada Pakatan Harapan dan Perpaduan. Tuan-tuan saudara-saudara, tugas saudara-saudara saya ucapkan tahniah syabas kepada AMK dan juga wanita Selangor pada hari ini kerana dapat menghimpunkan satu jentera yang cukup ramai untuk memastikan bahawa kita ke hadapan dengan penuh semangat untuk pastikan bahawa tidak mungkin satu don pun Perikatan Nasional akan menang pada pilihan raya negeri Selangor. Boleh atau tidak? Tuan-tuan saudara-saudara, beberapa hari yang lepas kalau kita lihat, Perikatan Nasional dengan dia punya panglima dengan hulu balang datang dekat Kuala Selangor, datang Sabak dan sebagainya. Tuan-tuan saudara, di Anjung Utara dia menganggap bahawa inilah kawasan yang akan menjadi kubu Perikatan Nasional. Tuan-tuan saudara-saudara, kalau setakat Sanusi Lok-Lak ni tuan-tuan, Allah kan, Sanusi ni tuan-tuan saudara-saudara, nak kita beritahu kepada Perikatan Nasional yang ada ni curi-curi kat sini ni kan, Allah, dia nak majukan negeri dia, tak ada idea dah. Nak besarkan longkang tak boleh, nak maju, nak besarkan sungai tak boleh, nak buat lapangan terbang, nak jadikan Kedah maju tak boleh. Tapi akhirnya idea dia apa? Dia kata ideanya untuk Kedah maju ini, maka dia ambil Pulau Pinang kerana Pulau Pinang telah maju, jadi Kedah ada maju kerana dapat Pulau Pinang. Itu je idea dia. Tuan-tuan saudara-saudara, Selangor kita ada menteri besar yang muda yang bersemangat. Bagaimana dia nak membangunkan Selangor? Dia lancarkan rancangan Selangor yang pertama. Hari ini dia berada dekat Sabak. Saya tak bercakap depan dia kan? Hari ini dia berada dekat Sabak. Sabak antara kawasan yang terpinggir, yang kurang maju daripada, tapi dilancarkan apa? Sabak Development Area untuk memastikan bahawa Sabak maju. Ini menteri besar. Ini tuan-tuan saudara-saudara, ada pula satu orang, ini kawan Cikgu Bidi juga kan? Dia datang, dia kata kesian, dia kata UMNO ni sudah lupa kepada jasa-jasa saya dekat Tanjung Karang yang lebih 30 tahun berada di Tanjung Karang. Tuan-tuan saudara-saudara, Dong Omar ni tuan-tuan saudara-saudara, jasa dia walaupun 30 tahun, jasa dia, saudara-saudara pergi depan sana tu ada satu jeti. Aming mana Aming? Aming kan? Tok Lang, sana ada jeti, satu jeti kat sana yang tepi jambatan tu kan, harga dia lebih daripada 40 juta. Sekarang dia jadi Gajah Putih. Itulah jasa Noh Omar, buat jeti, tak buat penyelidikan, jeti jadi Gajah Putih. Itulah jasa. Kalau nak kenang jasa Noh Omar, itulah dia kan, buang duit, buat jeti, tak ada apa-apa kan, jalan macam ni keadaan ni. Itulah jasa Noh Omar tuan-tuan. Sedang yang sekarang akan diangkat oleh Perikatan Nasional untuk jadi panglima kempen seluruh negeri Selangor untuk ambil alih negeri Selangor. Tuan-tuan saudara-saudara, lupakan. Tuan-tuan saudara-saudara, kita sekarang ada menteri besar, kita ada barisan Exco, kita ada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan saudara-saudara, dengan gagasan Malaysia Madani dengan 6 prinsip utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, kesejahteraan, keyakinan dan juga ihsan ini tuan-tuan saudara, untuk memacu negara, untuk memastikan bahawa negara kita ke hadapan, untuk pastikan Selangor ini terus ke hadapan. Tadi siang saya berada di beberapa lokasi
Saya ada di Sabak Bernam di Sungai Besar untuk laksanakan Sabak Bernam Development Area ataupun SABDA. Paginya jam 9 saya rasmikan perpustakaan baru daerah Sabak Bernam. Petang tadi saya berada di Masjid At-Tuqa di kawasan Kampung Sungai Sirih di dalam Dun Sungai Burung, Tanjung Karang, untuk sama-sama jamuan rakyat, solat Jumaat, dan yang pentingnya kita menyampaikan sumbangan untuk 9,000 petani-petani di seluruh Anjung Utara, dari Kuala Selangor sampai Sabak Bernam, yang menerima kesan daripada pengeluaran hasil padi yang terkesan akibat beberapa masalah-masalah. Saya nak sebut dalam ucapan itu, masanya saya sebut kita nak bagi ni bukan tergesa-gesa sebab Norma kata petani susah tak dapat sumbangan. Bukan. Sebab ia telah diputuskan 3 minggu lepas dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sebelum berucap, saya berbincang dengan Wakil Rakyat Dun Sungai Burung, Datuk Samsudin Lias. Beliau sebut tahun ini saja dengan pengumuman duit raya yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, petani-petani telah mendapat sumbangan hampir RM900 daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk mereka tangani masalah kehidupan dan kesan peningkatan harga barang yang berlaku seluruh dunia. Petang tadi saya di Kampung Cina, Kampung Tiram Setia, dan malam ini saya bersama dengan adik-adik, kakak-kakak saya dan kawan-kawan saya daripada wanita dan angkatan muda yang sengaja kita pilih kawasan di Dun Perbatang, di Parlimen Tanjung Karang. Kita rasa dengan kekuatan angkatan muda dan wanita, kita boleh memenangkan parti-parti di bawah naungan kerajaan perpaduan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, nampaknya serangan, cubaan untuk mempermainkan persepsi bahawa mereka boleh ambil Selangor cuba dibuat dengan begitu bersungguh-sungguh, bahawa sebenarnya mereka tidak ada asas hujah nak serang kelemahan kita. Sebab itu digunakan isu-isu dan sentimen orang luar, sentimen tentang kononnya kita tidak buat dengan sebaik mungkin. Tetapi faktanya yang jelas yang ada depan mata, baik ketika kita berdepan dengan bencana banjir, baik ketika COVID-19, tadi disentuh salah satu penceramah sentuh tentang selangkah. Dalam ucapan parlimen baru ini, saya telah sentuh tentang kebocoran MySejahtera, kebocoran maklumat MySejahtera yang telah mengakibatkan ramai terkesan dan ramai berpotensi terkena dengan penipuan-penipuan dalam talian yang begitu berleluasa mutakhir ini. Sebab apa? Sebab ketika kita perkenal selangkah, walau kita kena serang, walau kita kena tekan, walau kita kena perburukkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, sebenarnya selangkah yang kita perkenalkan dulu adalah satu-satunya aplikasi penjejakan kontak ataupun penjejakan nombor dan penjejakan maklumat yang mendapat kelulusan daripada PDPA. Apa dia PDPA? Ia adalah berkenaan dengan kawalan kepada maklumat peribadi, maklumat peribadi orang yang mendaftar. Alhamdulillah, sehingga kini kita tak dengar kata-kata ataupun maklumat-maklumat ada kebocoran daripada maklumat selangkah. Kenapa? Sebenarnya kita harus kerja keras. Kerja keras untuk pastikan Pakatan Harapan dan sekutu kita dalam kerajaan perpaduan menang di negeri Selangor dengan bergaya. Kerana saya sebut berulang kali, saya sebut tadi di Tanjung Karang, malam semalam saya sebut di kawasan Sabak Bernam di Dun Sungai Air Tawar, kerana ini adalah masa terbaik
untuk kita selaras balik dengan kerajaan persekutuan. Bila kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bersetentang dan tidak dalam keadaan nada yang sama, saya melalui pengalaman selaku ahli Dewan Negeri, saya melalui pengalaman dan mengalami pengalaman dalam selaku esko kerajaan negeri dan menteri besar. Kadang-kadang kita nak ambil hak kita pun sampai dihalang, sampai diperkotak-katikkan. Ni malam ni saya nak bagi tahu, kerajaan negeri dalam rekod kertas putih berkenaan dengan pembelian dan perolehan vaksin menunjukkan kerajaan negeri Selangor membeli lebih 900,000 vaksin-vaksin untuk kita injek dan inokulate rakyat di dalam negeri Selangor untuk percepatkan proses herd immunity ataupun mencapai proses rakyat yang terlindung ataupun terkurang kesan daripada COVID-19. Saudara, alhamdulillah, walaupun nampak kita ini semuanya berjaya menempuhi cabaran-cabaran tersebut, ketika dalam keadaan bencana, ketika keadaan keributan ekonomi, ataupun ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, tetapi sebenarnya cabaran atau tekanan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan yang kadang-kala bukan sebab arahan politik, tetapi kerana ketidaksesuaian ataupun kebimbangan pegawai-pegawai, menyebabkan pertumbuhan kita berjalan dengan sedikit lambat. Penyelesaian yang boleh selesai dalam tempoh setahun jadi 10 tahun. Penyelesaian yang boleh tempoh 6 bulan jadi 7 bulan, 9 bulan, 3 tahun. Inilah sebabnya saya percaya ini masa terbaik untuk Selangor sedikit menikmati kelonggaran dan ketenangan. Walaupun kita hadapi semua ini dengan tenang, walaupun kita hadapi semua ini dengan semangat yang kental, tapi saya percaya rakyat negeri Selangor deserve yang lebih baik, dan cara mendapatkan lebih baik pada pilihan raya ini, pilihan raya negeri ini, pastikan yang pertama, kestabilan kemakmuran politik dapat dijamin dengan kekalkan Pakatan Harapan dan memberikan kemenangan kepada rakan-rakan kongsi dalam perpaduan ataupun kumpulan perpaduan yang telah ditubuhkan di peringkat Putrajaya. Tersebut tentang rancangan Selangor pertama. Tadi sabda sebahagian projek belum take off, tapi sebahagian projek dalam rancangan Selangor pertama seperti skim jaminan air mentah. Dulu kita ada masalah bekalan air. Masalah bekalan air kita apa? Masalah bekalan air kita adalah masalah bekalan air mentah. Zaman Tan Sri Khalid tu kita dah buat HORAS, ORS. Sekarang simpanan kita, kalau hujan tidak turun di negeri Selangor, kita boleh bertahan 6 bulan kerana ada simpanan air mentah yang telah kita usahakan sejak tahun 2008. Itu pun Noh masih nak gunakan isu. Dia nak gunakan isu tu. Datuk Azmin kata, kalau saya dah serahkan kalau kita jadi menteri besar. Dia jadi menteri besar, projek HORAS tu dia luluskan. Belum tua lagi dah lupa. Jadi masalah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dia sampai lupa. Sampai dulu dia berangan nak jadi menteri besar, dah jadi menteri besar. Nak jadi timbalan Perdana Menteri, jadilah timbalan Perdana Menteri tepi sekejap. Dia nak jadi menteri kanan, tak tahu menteri kanan ke menteri kiri. Dah tu pandai-pandai pula dia nak umum bubar. Bubar ni kerja sultan. Nak jadi Perdana Menteri tak dapat, timbalan Perdana Menteri tak dapat, berangan pula nak jadi sultan. Kalau Selangor nak stabil, Selangor nak makmur, Selangor nak terus lestari, insya-Allah tuan-tuan kena terus bagi support kepada PH dan rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Kerana kita sanggup untuk melupakan perbezaan. Untuk apa? Untuk kestabilan yang didambakan rakyat. Cukuplah masalah demi masalah yang wujud akibat daripada permainan politik yang tidak bermoral, permainan politik yang tidak bermaruah dilaksanakan oleh mereka. Keluarlah macam-macam alasan, tetapi pengkhianatan yang berlaku telah menyebabkan huru-hara kestabilan politik yang berpanjangan yang hanya dinoktahkan ketika pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Sebab itu di negeri Selangor
Ada peluang pilihan raya negeri ini, saya minta tuan-tuan tolong beritahu pada semua dan rakyat yang mendengar, kita dah buat yang terbaik. Malahan kita berjaya lepasi cabaran-cabaran. Kita laksanakan program yang tak pernah terimajinasi. Kita beri perlindungan insurans kepada seluruh rakyat negeri. InsyaAllah beberapa hari lagi saya dengan Kak Fazlina akan lancarkan tuition rakyat. Ni PN, PAS, ATAC, tak ada apa perubahan. Saya bagi tahu satu je, mereka dah terduduk dah. Satu saja saya bagi tahu lagi. Yang lain-lain tadi tu saya ingat dia tertiarap dah. Tapi satu ni saya bagi tahu. Bawah PAS menjadi esko pendidikan, kita pernah lancar yang nama program kita tuition rakyat. Kita belanja berapa ketika itu? Kita belanja 4 hingga 6 juta. Berapa ramai penerima manfaat pada ketika itu? Penerima manfaat pada ketika itu adalah sebanyak maksimum 6,000 orang. Maksimum 6,000 orang tu pun masa zaman Nik Razmi. Nik Razmi pada penggal sebelum ini, dia jadi esko pendidikan. Saya jadi esko pendidikan, Menteri Besar. Kita bincang dengan Jabatan Pendidikan, kita lancarkan di peringkat sekolah. Kita buat tahun 2018. Nasib baiklah dah tukar kerajaan pusat. Dia tak berani nak tukar sebab impaknya besar. Sebab apa dia takut? Sebab daripada hanya 6,000 orang pada tahun 2008, 2009 sampai 2018, sekarang tahun 2023, tuan-tuan nak tahu berapa ramai anak-anak kita yang dapat tuition percuma. Siapa mereka ini? Mereka ini B40 yang tak ada duit untuk bayar untuk bayar duit tuition. Mereka ini mungkin hampir gagal kerana keputusan tak cemerlang, ada masalah keluarga, ada masalah rakan sebaya. Ini semua kita kumpulkan dan beri tuition percuma. Daripada 6,000 orang zaman PAS jadi esko, kita dah naikkan sekarang penerimanya 60,000 orang, 10 kali ganda penerima tuition rakyat. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, cara mereka propaganda, bakar semangat, tak gunakan fakta, kelak-kelik tipu sana tipu sini. Kita ada fakta, kita ada senjata, kita ada alat untuk menyusun. Tinggal ikhtiar dan upaya dan kederat kita lah yang akan menentukan kemenangan. Sebab itu malam ini saya berharap agar angkatan muda, wanita bertekad di pihak keadilan, kita kumpulkan kekuatan bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, dan kita gabung dengan rakan-rakan kongsi kita yang lain daripada BN dan juga parti-parti yang lain untuk kita buat satu gelombang. Mereka nak bawa gelombang hijau, warna Selangor adalah warna merah kuning. Dan malam ini secara rasmi kita gerakkan satu arus, kita gerakkan satu gelombang rakyat menerima, menolak hijau, menerima merah kuning. Dengan arus merah kuning kita Selangor untuk kestabilan, kemakmuran dan kemaslahatan rakyat negeri Selangor. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, izin Allah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Selangor kekal kukuh di bawah Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Boleh tak boleh wanita? Boleh tak boleh angkatan muda? Reformasi. Kita dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan semangat itu, saya rasmikan jentera Angkatan Muda dan Wanita Pilihan Raya Negeri 2023. Membunuh lalu melintang pada